Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Jadi selamat datang kepada page Terengganu Ngaji. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, lafazkan kalimah syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, dengan limpah kurnia Allah, Allah telah memilih hati dan jasad kita untuk sama-sama kita berada dalam kelas Al-Quran, yang mana pada pagi ini kita sudah berada pada episod yang ke-16. Pada episod yang ke-16 insya-Allah. Dan tuan-tuan, pertama sekali saya cakap salam PKPB. Alhamdulillah. Jadi mungkin hari ni tuan-tuan tengok setup saya agak berbeza daripada sebelum ini kerana saya berada di rumah. Saya live ini berada di rumah insya-Allah. Jadi walaupun saya berada di rumah, walaupun kita ada sesetengah kita bekerja daripada rumah dan ada sesetengah kelas Quran kita terpaksa berjalan secara online, tapi tak apa, asalkan kita istiqamah dalam jalan Al-Quran, istiqamah belajar Al-Quran, insya-Allah Allah permudahkan setiap jalan-jalan kita. Kita doa supaya Allah tarik segala wabak bencana ini dan perkara-perkara yang memudaratkan ini jauh daripada diri kita dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, pertama sekali saya buka dulu alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالهوائج وتناله به الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, dengan limpah kurnia Allah, Allah telah memilih hati kita dan Allah telah memilih jasad kita untuk sama-sama kita berada dalam kelas Al-Quran. Kita doakan moga Allah memberi kita hidayah, moga Allah memberi petunjuk dan Allah mengekalkan ilmu yang kita belajar itu kekal dalam memori jangka masa panjang kita. Moga kita akan terus ingat, terus beramal dengan ilmu yang Allah. Kali saya minta tuan-tuan untuk komen dulu, adakah suara saya jelas ataupun tidak. Kalau tak jelas, saya nak ubah mic ke apa ke, boleh tak komen dulu. Saya tak tahu suara saya macam mana tuan-tuan. Jadi saya minta daripada tuan-tuan sendiri tolong komen adakah suara saya jelas ataupun tidak. Boleh tak? Muhammad Tirmizi Uthman, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulaiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang. Jadi pertama sekali kalau boleh komen dulu. Kak Sam Sulaiman jelas ni? Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, pada pagi ini kita sudah berada pada Allahumma salli ala Muhammad pada episod yang ke-16. Kita sudah berada pada episod yang ke-16. Yang mana semalam pun saya dah ingatkan bahawa episod yang ke-16 ini, episod ini kita, Allahumma salli ala Muhammad, episod ini kita akan membaca surah Al-Kautsar. Sebab semalam kita dah baca surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu surah Al-Ma'un. Pada pagi ini kita akan baca surah Al-Kautsar. Dan semalam pun saya ada ingatkan bahawa surah Al-Kautsar ini sikit sangat ayat dia. Ramai orang baca. Sebab apa? Ayat dia ada 3 ayat, tuan-tuan. Nak baca satu nafas pun boleh, tidak ada masalah. Nak baca satu nafas pun boleh. Baca secara wasal, tidak ada masalah. Sebab ayat dia terlampau pendek. Tapi walaupun surah ini surah yang pendek, tapi ada beberapa tempat yang orang selalu buat silap. Ada beberapa tempat orang selalu buat silap, tuan-tuan. Dan kesilapan yang orang buat ini bukanlah kesilapan yang kecil. Bukanlah kesilapan yang kecil, tuan-tuan. Kesilapan yang kecil adalah kesilapan yang tidak mengubah makna, mengurangkan peratus pahala kita tu. Taklah sampai berdosa. Tapi tuan-tuan, dalam surah ini ramai orang suka buat kesalahan yang besar. Kesalahan mengubah makna, kesalahan tukar ayat, tukar huruf dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita bawa inisiatif ini untuk kita lihat. Kita lihat apa? Mana tempat-tempat yang kita selalu buat silap dalam surah-surah lazim.
Walaupun sekarang ini kita dalam kuarantin, kita dalam PKPB, tak apa tuan-tuan, kita guna masa yang ada ini, masa untuk kita belajar Al-Quran, masa untuk kita upgrade diri kita, upgrade ilmu kita, untuk jadikan diri kita lebih baik. Dan bukan sahaja jadikan diri kita, kita jadikan keluarga kita dengan keluarga kita ke arah yang lebih baik. Jadi tuan-tuan, saya minta jasa baik tuan-tuan, pertama sekali sharekan dulu video ini, sharekan live ini, banyak-banyak grup tuan-tuan, paling kurang 20 grup. InsyaAllah. Tekan share tu grup tu kan banyak tuan-tuan keluar. Tekan satu-satu. Tekan. Semoga dengan cara ini makin bertambah saham pahala kita, insya-Allah, amin. Dengan keberkatan ilmu ini yang kita nak tuan-tuan. Dengan keberkatan ilmu, kita nak cari amal jariah kita sendiri. Pahala yang berterusan selagi mana orang yang dengar itu, apa yang kita share itu orang dengar dan orang amalkan tuan-tuan. Selagi itulah pahala kita berterusan. Selagi mana orang itu beramal dengan apa yang kita ajar. Kalau kita tak ajar pun tak apa. Orang itu beramal dengan apa yang kita sebarkan. Minta maaf, ada gangguan lain sikit. Dengan cara tu pun kita dah dapat saham-saham pahala, insya-Allah. Abang Aman, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Muhammad Turmizi Uthman jelas, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Zamuda, suara jelas, Alhamdulillah. Syukur. Nur Mazin, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tuan-tuan, saya minta jasa baik tuan-tuan untuk sharekan dulu live ini. Moga dengan cara itu ramai yang dapat manfaat daripada apa yang kita buat ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, pada pagi ini kita akan sambung pada surah Al-Kautsar, muka surat 602. Tulis di ruangan komen surah Al-Kautsar, muka surat 602. Surah Al-Kautsar, muka surat 602. Surah dia di bawah surah Al-Ma'un. Pada muka surat 602 ni, surah dia duduk bawah sekali. Pendek je surah dia. 3 ayat je tuan-tuan. 3 ayat je. 3 ayat je tuan-tuan. Sebab tu saya cakap tadi, kalau nak baca dengan satu nafas pun tidak ada masalah surah ni. Mudah sangat, pendek sangat. Tapi ada banyak tempat yang kat sini ramai orang silap. Lagi-lagi ayat yang pertama dan ayat yang kedua ni tuan-tuan. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua ni. Sebab apa? Kadang-kadang orang bila mana surah-surah pendek ni, dia speed dia baca tuan-tuan. Inna a'tainakal kautsar washalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dia speed dia. Janji siap. Janji lepas baca boleh rokok. Senang cerita dia. Mana boleh tuan-tuan. Kita kena lihat mana tempat-tempat yang kita kena fokuskan, lagi-lagi kesalahan-kesalahan yang boleh mengubah makna ayat. Jadi insya-Allah. Tulis orang komen surah Al-Kautsar muka surat 602. Muhammad Turmizi Uthman Al-Kautsar muka surat 602. Betul. Jadi tuan-tuan, jom kita sambung. Jadi sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita membuka kelas ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Tapi sebelum itu, niatkan dalam hati kita, ya Allah, ya Tuhanku, aku hadiahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada para sahabat, kepada para syuhada, kepada orang-orang yang saleh, kepada guru-guru kami, kepada kedua ibu bapa kami, dan untuk diri kami sendiri dan keluarga kami, dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jom kita teruskan surah Al-Kautsar muka surat 602. Sekejap kan tuan-tuan. Saya nak bawa tuan-tuan semua mengembara. Bismillah. Mana ni Ustaz? Sabar. Kita nak tengok surah Al-Kautsar. Saya baca satu persatu. Tuan-tuan lihat betul-betul. Kan saya cakap, surah Al-Kautsar pendek je tuan-tuan, ada 3 ayat ini sahaja. Jadi tuan-tuan, pertama sekali saya baca dengan
Bismillah. Tuan-tuan perhatikan betul-betul. Perhatikan betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya baca. Tuan-tuan boleh ikut di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Tulis di ruangan komen ayat yang pertama. Tulis di ruangan komen ayat yang pertama. Saya baca. Inna a'tainakal kautsar. Sekali lagi saya baca. Tuan-tuan boleh ikut di rumah. Inna a'tainakal kautsar. Tuan-tuan, pada ayat ini yang pertama kena jaga apa? Ni. Nun sabdu ni. Tuan-tuan, nun bersabdu. Kena jaga pada nun bersabdu ni, tuan-tuan. Kena jaga sangat-sangat pada nun sabdu ni. Saya dah banyak kali pesan, huruf sabdu ni sebenarnya dia mewakili 2 huruf. Dan saya banyak kali sebut, tuan-tuan, bila mana kita nampak nun ada sabdu ataupun mim ada sabdu, tekankan pada huruf itu 2 harakat. Inna. Ramai orang baca inna a'taina. Ina. Dia buang sabdu, tuan-tuan. Buang sabdu, dia dah seakan-akan kita membuang satu huruf daripada sabdu itu, tuan-tuan. Sedangkan dalam sabdu itu sebenarnya dia merangkumi 2 huruf. Tapi kalau kita baca dengan satu huruf, kita telah membuang satu huruf lagi. Mana boleh macam tu kita membuang huruf dalam Quran. Sebab itu kita kena perhatikan betul-betul, tuan-tuan. Jadi bunyi dia macam mana? Inna a'taina. Nampak tak? Dengungkan. Kita tahan. Inna. 2 harakat. Panjangkan 2 harakat. Lepas tu, tuan-tuan, kita nampak tanda apa tu? Ni suka ni, seronok ni, tuan-tuan. Tanda apa ni? Pak Cik Mi jumpa Pak Cik Hamzah. Pak Cik Misai jumpa Pak Cik Hamzah. Tulis di ruangan komen. Pak Cik Misai jumpa Pak Cik Hamzah. Baca dengan 4 atau 5 harakat. Tulis di ruangan komen. Pak Cik Misai jumpa dengan Pak Cik Hamzah. Baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Inna 4 atau 5 harakat. Bila baca 4 atau 5 harakat, tuan-tuan? Bila Pak Cik Misai ini berjumpa dengan Pak Cik Hamzah. Pak Cik Misai jumpa dengan Mazah. Baca dengan 4 atau 5 harakat. Lepas tu kesalahan biasa orang buat pula kat mana, tuan-tuan? Kat sini. Ni, kat 2 ni. 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 Tuan-tuan percaya cakap saya. Saya sebut tadi ayat 1 dengan ayat kedua banyak sangat buat silap, tuan-tuan. Ni, nak khabar. Orang banyak silap buat adalah pada huruf ni. Tuan-tuan, huruf Ain ni. Tapi ramai orang baca dengan Hamzah. A'taina. Inna a'taina. A'taina. Dah jadi Hamzah. Kita nak bunyikan dia dengan sebutan Ain. Inna bukan pun salah kalau baca dengan seakan-akan Ain berjumpa dengan Ain. Sedangkan ini Hamzah berjumpa dengan Ain. Jangan salah, pun salah. Kalau seakan-akan Hamzah dengan Hamzah, salah. Kalau Ain dengan Ain pun salah juga. Ni Hamzah dengan Ain. Macam tu. Inna a'tainakal kautsar. Ayat yang pertama ni, kesalahan kedua orang buat silap adalah pada huruf tha. Dia baca dengan huruf sin, al-kautsar. Macam mana nak tahu ustaz saya sebut betul atau salah? Senang. Kalau tuan-tuan sebut depan cermin, tuan-tuan nampak lidah tuan-tuan tak keluar, gigi berjumpa dengan gigi, maksudnya tuan-tuan baca dengan huruf sin. Tapi seandainya jelas tak? Tapi seandainya kalau tuan-tuan baca depan cermin, tuan-tuan nampak lidah tuan-tuan keluar pada huruf tha ini, maksudnya makhraj tuan-tuan betul. Sebab huruf tha makhraj dia kena keluarkan lidah.
Makhraj dia kena keluarkan lidah. Jaga-jaga. Huruf tha, bukan huruf sin. Kalau tuan-tuan baca Al-Kausar, tuan-tuan tengok depan cermin, lidah tuan-tuan tak keluar, maka percayalah, itu adalah huruf sin. Lidah tak keluar, huruf sin. Kalau lidah tuan-tuan keluar lebih sedikit daripada gigi, maksudnya kalau tuan-tuan kacik gigi tuan-tuan tu tak boleh kacik. Sebab apa? Lidah ada kat tengah-tengah. Itulah baru betul huruf tha. Al-Kautsar. Thar. Kena jaga-jaga. Ayat yang kedua. Tulis dalam komen ayat yang kedua. Ayat kedua terakhir dah ni. Ayat kedua terakhir dah ni. Pendek je tuan-tuan. Ayat yang kedua saya baca. Tuan-tuan boleh ikut. Alhamdulillah. Fasalli li rabbika wanhar. Sekali lagi saya baca. Fasalli li rabbika wanhar. Pada ayat ini, pertama jaga sabdu. Li rabbika. Li rabbika. Bukan li rabbika. Banyak orang baca li rabbika. Li rabbika. Dia telah buang sabdu. Li rabbika. Jangan. Baca dengan li rabbika. Li rabbika. Jaga tuan-tuan. Li rabbika. Jangan buang sabdu. Yang kedua, pada huruf ini, ni. Huruf habdah ini. Huruf habdah ini. Banyak orang baca dengan wanhar. Wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar, kita telah baca dia dengan huruf ha simpul. Dia dah baca dengan huruf ha simpul. Tak nak tuan-tuan. Wanhar. Kalau nak bunyikan dengan sebutan yang betul pada ayat ini, sini adalah huruf ha pedas sama seperti sini. Kita kena pedaskan dia. Keluarkan angin. Wanhar. Wanhar. Keluarkan angin. Boleh, saya tegur sekali lagi. Pada ayat ini yang pertama jaga sabdu, li rabbika. Yang kedua jaga huruf ha pedas, jangan baca dengan huruf ha simpul. Kita masuk pada ayat yang terakhir. Saya baca ayat yang terakhir. Tuan-tuan tulis ayat yang ketiga, ayat terakhir. Tulis dalam komen ayat ketiga, ayat terakhir. Tulis dalam komen ayat ketiga, ayat terakhir. Insya-Allah. Ayat ketiga, ayat yang terakhir. Saya baca. Saya baca. Alhamdulillah. Inna syani'aka wal abtar. Sekali lagi saya baca. Inna syani'aka wal abtar. Pada ayat ini macam biasa nun ada sabdu, sama macam sini saya dah terangkan tadi. Dengungkan 2 harakat. Dengung macam mana dengan cara kita tekan pada makhraj itu 2 harakat. Inna jangan innasa. Jangan innasa. Kalau tuan-tuan baca dengan tuan-tuan membaca dengan huruf sin. Sepatutnya tuan-tuan baca dengan huruf shin. Inna syani'aka wal abtar. Yang kedua, apa yang banyak orang buat silap kat sini adalah pada huruf ba ni. Adalah pada huruf ba ni tuan-tuan. Pada huruf ba ini adalah ada sifat qalqalah. Kita kena zahirkan qalqalah sughra, qalqalah kecil kat sini. Lantunan kecil. Wal abtar. Kena ada juga. Abtar. Kena ada. Jadi tuan-tuan, itu sahaja dalam surah Al-Kautsar. Saya baca daripada mula. Perhatikan macam mana bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi tuan-tuan, itu sahaja pada surah Al-Kautsar. Perhatikan mana satu tempat yang saya tegur. Jadi tuan-tuan, kat situ yang tuan-tuan kena jaga-jaga. Sebab banyakkan ramai orang buat silap kat situ. Jadi jaga-jaga kesalahan kecil, kesalahan. Contohnya kalau panjang pendek, dengung tak cukup. Itu kesalahan-kesalahan yang kecil. Kesalahan kecil tuan-tuan, walaupun bunyi kesalahan kecil, tapi kita telah mengurangkan perfect. Kita mengurangkan pahala dia tuan-tuan. Kesempurnaan bacaan tu kita telah kurangkan. Tak berdosa tapi kuranglah tuan-tuan. Orang nak bagi RM100, kita nak RM10 je. Buat apa?
Rugilah kan. Sebab tu kita perhatikan juga kesalahan-kesalahan kecil ni. Kita nak RM100, paling kurang pun kita nak dapatlah 80 ke 90 ke. Macam tu. Janganlah kita terabur semuanya. Jadi kat situ kena perhatikan. Itu kesalahan kecil. Kesalahan besar ni tuan-tuan, tu tak boleh buat bergurau kalau kesalahan besar ni. Sebab bila mana kesalahan besar adalah kesalahan-kesalahan yang mengubah makna ayat. Itu bukan setakat mengurangkan pahala, menambah dosa. Sebab apa? Ubah ayat, ubah huruf boleh mengubah makna. Mengubah makna adalah haram untuk kita buat, tuan-tuan. Jadi saya rasa itu sahaja. Jom saya macam akan balik. Ingin mengebara balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, saya rasa sampai di situ sahaja kita berjumpa pada kali ini. Jadi sebelum tuan-tuan tinggalkan saya, di sebelah kanan ini ada butang like dan love. Tuan-tuan tekanlah banyak kali. Saya nak tengok dia macam terbang-terbang macam tu. Boleh tuan-tuan tekan like dan love. Dan seterusnya tuan-tuan, insyaAllah pada esok pagi, walaupun PKPB kelas Al-Quran kita sentiasa berjalan, pada esok pagi kita akan sambung dengan surah Al-Kafirun. Surah apa? Surah Al-Kafirun. Alhamdulillah. Surah Al-Kafirun tuan-tuan, kita suka baca qul ya ayyuhal kafirun. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita amalkan benda ni. Jadi dalam kita baca dan solat kita, cuba kita perhatikan esok mana tempat-tempat yang selalu kita buat silap. Jangan kita ulang kesilapan, lagi-lagi kesilapan yang boleh mengubah makna ayat. Jadi tuan-tuan, adakah tuan-tuan bersedia untuk episod pada pagi esok? Kalau tuan-tuan bersedia, type dalam komen, saya bersedia Ustaz. Adakah tuan-tuan bersedia untuk episod pagi esok? Jika tuan-tuan bersedia, type saya sedia Ustaz. Nak tengok semangat ke tak ni? Saya nak baca komen, insyaAllah. Banyak ni komen ni. Muhammad Tirmizi Uthman, Nun Sabdu 2 rakaat, Pakcik Misai jumpa Hamzah 4 atau 5 rakaat. Betul. Zamuda, Pakcik Misai dengan Pakcik Hamzah baca 4 atau 5 rakaat. Betul. Pakcik Misai jumpa Hamzah baca 4 atau 5 rakaat. Nora Mazin, Pakcik Misai jumpa dengan Hamzah baca 4 atau 5 rakaat. Muhammad Tirmizi, Thab bukan Sin. Ayat yang kedua betul-betul. Bijak-bijak ni. Jadi Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, apa-apa yang saya ajarkan itu saya adalah untuk memudahkan tuan-tuan semua. Mudahkan tuan-tuan semua. Nora Mazin, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Zamuda bersedia Ustaz, Alhamdulillah. Kak Sam Selaman, saya bersedia episod 17 insya-Allah. Yang lain adakah semua bersedia? Kalau bersedia tak bersedia, insya-Allah pada pagi esok kita akan sambung dengan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ada 6 ayat sahaja, tidak panjang pun, pendek saja. Surah ini menjadi amalan kita. Kalaulah kita baca dengan salah tuan-tuan, bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Lagi-lagi kesalahan-kesalahan yang boleh mengubah makna ayat, mengubah apa yang Allah nak sampaikan. Kita seronok-seronok je kita berubah tuan-tuan. Suka-suka. Sebab itu pentingnya untuk kita belajar ilmu Al-Quran ini. Sebab membaca Al-Quran dengan bertajuk itu adalah wajib bagi setiap Muslim. Wajib bagi setiap Muslim. Jadi Alhamdulillah, Kasim Sulaiman, saya bersedia episod 17 insya-Allah. Syida Malik, saya sedia Ustaz. Halijah Yahya, saya bersedia Ustaz, Alhamdulillah. Nora Mazin, insya-Allah saya bersedia Ustaz, Alhamdulillah. Aman GTR, saya sedia Ustaz. Muhammad Tirmizi Uthman, saya sedia untuk episod esok. Abang Bakar, insya-Allah saya sedia esok, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, sampai di situ saja saya tangguh kelas ini. Kita akhiri dengan doa tilawatul Quran. Tadah tangan tuan-tuan, kita baca doa tilawatul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan,
tadah tangan lagi, kita sambung doa tuan-tuan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah kami semua daripada segala wabak bencana dan perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri kami dan keluarga kami. Ya Allah, ya Allah, letakkanlah kami dan keluarga kami di bawah lindungan dan perjagaanmu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkan dada kami, bersihkanlah hati kami dan berikanlah kami taufik dan hidayahmu. Ya Allah, ya Allah, kekal kami pada jalan yang diredai olehmu. Ya Allah, istiqamahkanlah kami dalam jalan belajar Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, cabutlah daripada hati kami perasaan nikmat dan perasaan keinginan untuk melakukan maksiat. Ya Allah, ya Allah, letakkanlah dalam hati kami perasaan nikmat dan keinginan untuk melakukan ibadah kepadamu. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman Rahim. Tuan-tuan ikut bersama-sama dengan saya. Allahumma habibna ilal Quran wa habibil Quran ilaina. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Kita jumpa esok pagi 9.30 pagi surah Al-Kafirun. Jadi tuan-tuan, walaupun bibi kita istiqamahkan dalam hati kita, letakkan matlamat dalam hati kita. Ya Allah, aku nak belajar Al-Quran ni sungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan, jadikan matlamat itu sebagai penguat kita untuk terus istiqamah dalam jalan Al-Quran. Wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.